لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berhimpun sekali lagi bersama-sama buat kali pertamanya selepas bulan Ramadan iaitu dan selepas menyambut raya Aidilfitri. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita yang berkaitan daripada kitab Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Kita sampai ke tajuk A'dzarus Salah, uzur salat. Uzur salat. Baik, boleh baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونستعين على الدين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مسند الحبيب سيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأيامه وبأسراره وبأسراره في الدارين آمين. أعذار الصلاة. أعذار الصلاة أربعة: النوم والنسيان والجمع والإكراه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala a'dzarus salah arba'ah: an-nawmu wan-nisyanu wal-jam'u wal-ikrah. Jadi sebelumnya tajuk tentang waktu-waktu solat. Tentang waktu-waktu solat, kita mengetahui masuknya waktu salah satu daripada solat 5 waktu, iaitu dengan kita melihat kaedah yang diberi oleh pengarang di dalam kitab ini, iaitu melalui matahari dan begitu juga cahaya yang ada di ufuk dan cahaya fajar. Baik, dan kaedah ini tak terputus masih boleh digunakan bagi mereka-mereka yang mengetahui dan mahir di dalam ilmu falak. Baik, seterusnya pengarang nak sebut di sini uzur-uzur, iaitu perkara-perkara yang mana kalau berlaku salah satu daripada perkara ini, manusia kalau tertinggal solat menyebabkan salah satu daripada 4 perkara ini, dia tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi manusia meninggalkan solat disebabkan salah satu daripada 4 perkara, maka manusia tersebut tidak berdosa. Dan kesemuanya daripada 4 ini ada syarat-syaratnya yang tertentu. Kalau tak cukup syarat, dosa juga. Berdosa juga meninggalkan solat. Kalau cukup syarat, tidak berdosa. Baik, kita ambil yang pertama, an-naumu. Yang pertama sekali, uzur, tertinggalnya seseorang akan solat disebabkan tidur. Jadi kalau dia tidur dan bangun waktu pun sudah keluar, tak sempat dia tunaikan sembahyang. Sebagai contoh, waktu zuhur contoh. Jadi tidur, bangun-bangun dah masuk waktu asar. Baik, adakah dia berdosa? Jawapannya tidak.
tidak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tidur. Dia, orang kata, tak perasan. Dia bukan dia kontrol lagi dah. Dalam tidur tu dia tak boleh nak buat apa-apa lah. Baik. Jadi tidur ni merupakan uzur solat. Berarti bukan maksud siapa-siapa tak nak solat dia kena tidur. Ya, lepas tu bangun keluar waktu dia kira habis. Ganti pun tak payah. Tak, bukan macam tu. Maksudnya kalau sebab solat ni wajib atas setiap manusia yang beragama Islam yang baligh aqil. Ya, wajib sampai sebelum mati. Mati habis kewajipan tu. Terputus daripada tuntutan kewajipan solat. Selagi mana ada akal ataupun sampai ke tahap gila, barulah terlepas daripada tuntutan kewajipan solat. Tapi selagi mana tak gila, tak mati, maka wajib solat. Ya, walaupun tertidur, macam mana tu? Wajib ganti solat. Baik. Cuma tidur ni menjadi uzur, tertinggalnya solat tidak berdosa atas seseorang tu dalam beberapa gambaran sahaja. Ada gambaran tidur pun, manusia tertinggal solat dengan sebab tidur pun berdosa juga. Ada gambaran macam tu. Jadi gambaran yang makna manusia tertidur disebab tertinggalnya solat disebabkan tidur yang tidak berdosa. Itu apabila dia tidur sebelum masuk waktu. Dia tidur apa? Sebelum masuk waktu. Tak kira lah sebelum masuk waktu tu 10 minit sebelum masuk waktu, ataupun setengah jam sebelum masuk waktu, ataupun 1 jam. Jadi dia tidur. Sebagai contoh, waktu Zuhur dia tidur pukul 10 ataupun dia tidur pukul 11.30, ataupun pukul 12.30 dia tidur, ataupun 12.45, ataupun pukul 1 dia tidur. Memang tidur dia cepat. Letak kepala pun tidur. Jadi sebelum masuk waktu Zuhur dia tidur, contoh pukul 1 ataupun 12.45. Bila dia bangun? Dia bangun pukul 5.30 petang. 5.30 petang. Memang Zuhur satu waktu tu tertinggal. Baik, inilah contohnya. Orang tertinggal solat Zuhur disebabkan tidur. Maka dia kalau dia bangun tak berdosa. Cuma Zuhur tu wajib diganti. Baik, Zuhur wajib diganti. Ni gambaran yang tidur tak berdosa. Tak berdosa tinggalkan solat dengan sebab tidur. Ya. Jadi selagi mana dia tidur sebelum masuk waktu, maka tidak berdosa. Walaupun dia tahu 12.45 tu kalau dia tidur, jarang-jarang dia bangun dalam waktu Zuhur. Dia akan bangun pukul 5 tu memang confirm. Sebab tidur dia keras. Jadi dia tahu bahawasanya dia akan tertinggal solat Zuhur disebabkan tidur dia yang sangat berat. Tapi masalahnya dia tidur sebelum masuk waktu. Apa hukum dia? Boleh. Tak berdosa dia tidur tu. Tak berdosa. Walaupun kebiasaan kalau dia tidur memang bangun memang habis waktu Zuhur. Walaupun begitu, dia tetap tidak haram. Dia tidurnya itu tidak haram. Ada pandangan yang mengatakan kalau dia tahu tidur dia itu boleh menyebabkan dia tertinggalnya waktu, tak boleh dia melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan tertinggalnya solat. Contohnya apa? Contohnya dia tak tidur malam. Dah pukul 4.30 baru nak start tidur. Ini memang confirm tinggal subuh ni. Memang confirm tinggal subuh ni. Dia tak kira lah aktiviti apa dia buat pun. Dia duduk senyap ke, dia bermain bola ke, ya, dia tengok phone ke, tengok cerita ke, dia bersembang ke, duduk kedai kopi ke. Jadi pukul 4.30 ni dia nak tidur. Kita suruh 5.50. Dia nak tidur pukul 4.30. Faham kalau tidur malam. Tidur malam ni memang kepala memang habis lah. Ya. Orang yang macam ni dia tahu memang dia akan bangun sebab dia banyak kali dah jadi macam tu. Tidur 4.30 confirm bangun pukul 8 ataupun 8.30. Contohnya lah. Atau pukul 11 tengah hari bangun. Apa hukum dia tidur? Haram. Sebab dia dah tahu kebiasaan kalau dia tidur tak bangun.
Haram dia tidur. Lepas tu macam mana mata dah mengantuk? Pergi mandi. Jangan tidur. Ya, jangan tidur. Kalau tak ada orang kejut lah. Sebab kebiasaan macam tu. Tak boleh tidur. Ya. Bahkan sebelum tu lagi, dia tak boleh buat. Contoh, jangan lagi buat perkara yang menyebabkan dia tertinggal sembahyang subuh. Antaranya lalai waktu malam tu lah sampai pukul 4.30. Tak boleh. Malam ni, dia tak boleh dah buat sampai pukul 4.30. Kena lalai. Nak tengok cerita sampai pukul 2 yang paling lewat. Atau pukul 1.30. Ya. Sebab kalau dia tidur, dia boleh sempat waktu subuh. Tapi kalau 4.30 dia memang tak sempat. Jangan malam ni tak boleh buat sampai 4.30. Haram. Sebab dia akan tidur waktu malam tu. Jadi aktiviti yang boleh melalaikan dan meluputkan solat tadi, aktiviti itu haram dia buat. Bukan tidur saja. Aktiviti sendiri dah haram dah. Sebab dia tahu dia tak akan bangun. Siapa bagi tahu dia? Tak. Sebab sudah pun berlaku berkali-kali. Baik. Itu pandangan sebahagian ulama. Pandangan yang ramainya tidak. Pandangan yang ramainya tidak. Selagi mana tidur sebelum masuk waktu, boleh dia tidur. Ya, boleh tidur. Sebab waktu solat tu belum lagi dibebankan atas dirinya. Jadi dia tidur sebelum masuk waktu tu, sama ada dia tahu dia tak bangun ke, dia bangun ke, hukum dia tidak berdosa. Itu dari segi hukum. Dari segi adab, memang kita kurang adab lah. Dari segi adab, meraihkan tuntutan syariat secara sempurna, memang kita kurang lah. Situ memang kita kurang. Tapi dari segi hukum, betul. Tidur sebelum masuk waktu memang tak dosa. Memang dia, kalau walaupun dia tahu dia tak akan sembahyang, akan luput. Sebab dia tidur pukul 4.30. Siapa nak bangun? Ataupun tidur lagi setengah jam nak subuh. Memang confirm tak bangun. Berdosa ke? Tak berdosa. Tak berdosa sebab dia tidur sebelum masuk waktu. Itu pandangan ramai ulama. Ada pandangan kata, kalau dia tahu tak bangun, berdosa. Baik. Aktiviti yang melewatkan tu, berdosa dia lakukan. Kalau dia tahu tak bangun, melalui kebiasaan yang berlaku dan berkali-kali berlaku atas dirinya. Baik. Jelas, tu tidur sebelum masuk waktu tidak berdosa kalau tertinggalnya solat. Baik. Nombor 2. Gambaran nombor 2, dia tidur selepas masuk waktu. Ini dia tidur selepas masuk waktu. Apa hukum dia? Ya, asalnya apabila waktu solat tu masuk atas seseorang, maka wajib orang tu tunaikan solat. Sama ada dia nak tunaikan awal waktu ataupun pertengahan ataupun akhir, tu pilihan dia. Baik, jadi kewajipan untuk tunaikan solat sudah pun dibebankan atas dirinya. Masuknya waktu, kewajipan sudah pun dibebankan. Jadi dia pilih masa yang dia nak solat. Afdal awal waktu lah. Tapi dia boleh pilih al-wajib al-muwassa', wajib yang luas. Yang kawan kita ni bukan pilih solat, dia pilih tidur dulu. Dia kata dah halang-halang muwassa', luas, kita tidurlah dulu. Jadi tidur dulu. Masuk waktu zuhur contohnya 1:20 minit contoh. Jadi dia kata asar 4.30, lama lagi. Ya, jadi dia nak tidur dulu. Okey, baik. Apa hukum tidur itu sedangkan waktu sudah pun masuk? Baik. Ulama bahagikan kepada 2. Satu hukumnya haram, satu hukumnya harus. Harus, maksud harus ni haruslah, tidak haram walaupun ada kemakruhan tu, ada makruh. Sebab aula dia sembahyang, dia tak pilih tidur dulu, melainkan darurat. Dia sembahyang pun dah tak nampak apa-apa dah, Fatihah pun lupa dah, baik dia tidur dulu. Ya, memang mula-mula yang pilih sembahyang, itu asal hukum dia. Itu selagi mana tak darurat. Kalau dah darurat memang tak boleh sembahyang dah. Baik, jadi ada 2 hukum. Tidur lepas masuk waktu, 2 hukum. Apanya? Yang pertama sekali kita bagi hukum yang haram lah, kita bagi hukum haram. Apa dia yang haram? Tidur tu haram kan? Tidur tu dah haram dah. Apa dia? Iaitu dia memilih untuk tidur selepas masuk waktu dalam keadaan dia tidak menyediakan perkara-perkara yang boleh mengejutnya untuk sembahyang. Ya, dia tidur selepas masuk waktu dalam keadaan dia tidak sediakan perkara-perkara yang boleh kejut dia, yang boleh bangkitkan dia untuk
sembahyang waktu tersebut. Sebagai contoh, dia tidur tapi tak sediakan jam loceng contohnya. Dia tidur, dia tak pesan kat orang suruh kejut. Dia tidur dalam keadaan dia tak usaha nak buat perkara-perkara tersebut. Jadi dia tidur. Jadi kat sini ulama kata haram. Tidur tu sendiri dah haram lah. Sebab apa? Mak nampak sangat orang ni, dia orang kata apa? Dia meremehkan sangat. Dia sepatutnya tahu kewajipan solat, jadi dia tidur juga, dia sepatutnya suruh orang kejut dia. Dia sediakan sesuatu, boleh menyangkakan dia akan bangun. Tapi dia tak buat macam tu. Jadi nampak sangat dia meremehkan perkara solat. Jadi tidur pun dah haram. Lepas tu bangun pukul 5.30 petang. Tak apa, gantilah solat tu. Tapi tidur tu kena tahu, hukum dia dah haram dah. Baik. Kalau dia tidur juga, dia tak sediakan sesuatu yang boleh menyangkakan dia tu akan bangun, dia tidur juga, kita kata hukum dia haram. Tiba-tiba hari tu dia terbangun pukul 4, jadi masih sempat untuk sembahyang zuhur. Dia terbangun pukul 4, dia kata alhamdulillah, saya baik terbangun hari ni. Apa hukum dia? Haram tu dah kena lah. Tetap hukum dia haram dah, tak ada tepis dah. Kena bertobat dah, minta bertobat. Jadi sembahyang macam mana? Sembahyang wajib macam biasa lah. Wajib macam biasa. Cuma nak kata tidur tu haram ke tak? Ya, haram. Sebab awak ketika mana nak tidur tak sediakan perkara-perkara yang boleh menyangkakan awak boleh bangun. Itu hukum pertama, tidur lepas masuk waktu. Hukum yang kedua, makruh je, tak haram. Makruh sahaja, tidak haram. Kata harus dengan makruh. Apa dia? Dia menyediakan perkara-perkara yang boleh menyangkakan dia akan bangun. Contohnya sebelum dia tidur, dia balik kerja penat, tapi penat-penat pun boleh dia solat dulu. Tapi dia pilih untuk tidur dulu. Ataupun dia tak kira lah apa, letih ke apa, nak tidur, tapi sebelum dia tidur, dia pesan kat orang rumah dia, tolong kejut abang pukul 3.30. Atau pesan kat anak-anak dia, tolong kejut ayah pukul 3.30. Pesan kat jam loceng dia, tak pesan lah, dia set jam loceng dia, dia suruh kejut. Dia set jam loceng pukul 3.30. Jam loceng dia memang kuat lah, kalau bunyi tu dentum bilik-bilik. Ataupun handset dia, semua dia set. Jadi dia ada usaha untuk dia jaga. Orang macam ni kalau tidur, tak haram tidur tu. Tidak haram. Haram sebab dia dah buat usaha dah. Cuma ulama kata makruh jugalah. Sebab dia memilih hawa nafsu daripada solat. Dia memilih hawa nafsu daripada solat. Dia memilih pilihan nafsu dia, kesedapan daripada menunaikan tuntutan Allah SWT. Baik, tak apa, tu hukum dia makruh. Jadi kalau dia terjaga dan waktu masih berbaki, jelas sembahyang saja zuhur tu. Dan kalau dia terjaga, waktu pun memang dah keluar, pukul 6.30 dia jaga. Allahu Akbar. Macam mana ni, zuhur tertinggal? Tak apa, ganti. Lepas tu saya tidur tadi, dosa tak? Tak dosa, sebab awak dah usaha untuk bangun. Tapi tak bangun awak macam mana? Dah suruh orang tu kejut, nanti kejut abang pukul 3.30. Baik, insyaAllah. Saya masak, lepas masak saya kejut. Saya tengok dia pun tidur sekali. Anak-anak balik sekolah, bapak suruh kejut. Kan kejut ayah pukul 3.30. Dia orang pun balik sekolah pukul 1.30. Dia orang pun balun tidur sebelah ayah dia 3 orang. Orang bangun pukul 5.30, sekali anak-anak bangun 5.30. Akhir pakat ganti solat. Jadi haram ke tak tidur tu? Tak haram, sebab dia dah buat usaha, cuma tak bangun. Tak bangun. Ataupun orang dah kejut tapi dia tidur mati, memang tak bangun. Bangun. Tak, bunyi macam-macam kat telinga, tak bangun juga. Jadi tak berdosa, sebab dia sebelum tidur sudah pun menyediakan usaha dan penyebab untuk dia bangun, tapi tak bangun. Jelas? Tambah satu lagi, tidur lepas masuk waktu, tambah satu gambaran lagi. Bukan haram, bukan makruh. Tapi kita nak letak hukum pun tak boleh letak. Macam mana tu gambaran dia?
Gambaran dia lepas masuk waktu. Contoh tengok, Zuhur dah masuk dah. Tapi dia ini ditimpa dengan keberatan tidur yang dahsyat. Memang mata dia nak buka pun tutup balik. Macam ada orang tutup balik. Ya, memang merah sungguh mata dia. Balik kerja tu memang tak nampak apa dah. Ya, Assalamualaikum. Salam, masuk rumah dengan kursi dia langgau, dengan anak dia rembat, semua dia rembat. Masuk dengan pintu-pintu bilik dia langgau. Jadi memang tak boleh sedar lah. Ya, kalau kita tolak, dia jatuh atas katil, tidur terus. Dia memang berat dah. Letak saja bantal, habis mati. Jadi orang macam ni kita tak boleh letak hukum kat dia. Memang dia bukan dalam kawalan dia. Dia boleh kawal? Tak boleh kawal lah, tak boleh kawal. Jadi orang macam ni nak suruh sembahyang pun dia tak boleh, tak ada dengar. Memang penat sungguh. Ya, penat sungguh. Kat mana-mana letak kepala dia akan lena. Ini yang ketiga, gambaran ketiga, tidur selepas masuk waktu. Tidak haram, tidak makruh. Baik. Jelas. Dan seterusnya, apa pula itulah. Tapi yang nombor 2 ni, tidur selepas masuk waktu, dia tak solat lagi lah. Tapi kalau dia solat memang jelas lah, tak ada masalah. Ya, dah masuk waktu Zuhur, dia solat dulu, lepas tu dia tidur. Ya, khair, okey, tak ada masalah. Tak ada berkaitan dengan hukum makruh ke, hukum haram ke, tak ada dah. Sebab dia dah solat. Kita pentingkan kat solat itu sahaja. Baik. Jadi ini perincian tentang tidur. Ada gambaran yang haram, ada gambaran yang halal, ada gambaran yang mana makruh. Baik. Jelas. Selesai kita dalam bab tidur. Baik. Kita masuk pula uzur yang kedua. Uzur yang kedua apa dia? An-nisyan. Lupa. Masya Allah. Lupa sembahyang. Dia lupa sembahyang. Kita nampak macam teruk. Ya, lupa sembahyang ni menyebabkan merupakan suatu uzur. Manusia tertinggal sembahyang sebab dia lupa, tak berdosa. Tapi lupa, ada gambaran juga. Lupa sembahyang tapi dosa. Lupa tapi dosa juga. Baik, kita bagi gambaran. Kita mula-mula bagi gambaran lupa tertinggal sembahyang sebab lupa nak sembahyang tapi berdosa. Ya, haram juga, tetap dapat dosa. Iaitu tidur, iaitu lupa yang berpunca daripada dua benda. Satu, lupa itu berpunca dan lahir daripada benda yang haram, perkara yang haram. Yang dua, lupa itu lahir ataupun berpunca daripada benda yang makruh. Contoh benda haram apa dia? Dia memang sekarang ni tengah buat aktiviti haram. Apa aktiviti haram contohnya? Joget laki perempuan campur dengan terbuka aurat. Ataupun apa? Dia tengah belasah orang. Tak habis lagi WWF. Tak apalah, walaupun dah tahun 2004. Tak ada dah WWF. Tukar nama kan. Ya, dia tengah duk main tu, game. Tapi game tu boleh jadi haram apabila tak selaras dengan tuntutan syarak. Tak ikut peraturan. Dia tumbuk orang ni maniak, dia nak belasah orang dari kerja ni. Ya, ataupun tengah konvoi. Konvoi dari mana? Konvoi tapi gocoh. Dia gaduh. Ya, daripada Melaka sanggup konvoi nak ke Kelantan, gaduh kat sana. Sebab ada orang tunggu tempat janji kat sana. Jadi dia dalam keadaan melakukan aktiviti yang haram. Masuk waktu solat, dia orang memang ingat waktu solat. Waktu solat masuk ni, tak apa-apa, kita jalan dulu. Kita jalan dulu, selesaikan urusan kita dulu. Dalam setengah jam kita berhenti masuk masjid sembahyang. Ya, tengok lupa, tengok azan. Tadi kan dah azan. Ni azan lagi. Kita tengok, dah masuk asar. Lupa. Walaupun kalian lupa, tetap berdosa dengan sebab tinggal sembahyang. Lupa ni yang berdosa. Sebab lupa ni berpunca daripada perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Baik, itu gambarannya. Tetap dosa walaupun tertinggal sembahyang dengan sebab lupa. Di nombor 2, lupa berpunca daripada benda makruh. Tetap haram juga. Dapat dosa juga.
terkena dosa. Contoh benda makruh. Ya. Benda makruh ni mungkin jarang kita dengar dia makruh, tapi dia makruh. Main chess. Contoh dia. Main chess dalam mazhab Imam Syafi'i makruh. Main chess dalam mazhab Imam Syafi'i makruh sebab kelalaian dia sangat berat. Memang lalai dia lain daripada game lain. Contoh lalai yang macam chess sekarang ni PUBG sekarang. Contoh dia kata PUBG ke ada setengah-setengah game. Ya, lalai dia macam chess. Chess ni kita mula je main ada dalam 3-4 jam baru habis. Kalau orang main pro lah. Kalau main yang jenis tak pro ni 3 minit habis lah. Dia bantai je orang tu. Tak, ni main orang dua-dua Masya Allah. Memang tanduk dua punya. Nak main tu makan masa 4 jam, 5 jam. Jadi apa yang kalian sanggakan ketika dia main? Memang dia khusyuk sungguh. Fokus. Tengok fokus-fokus, waktu zuhur habis. Sebab apa? Lupa. Sebab Alhamdulillah lupa. Sampai tak sengaja tinggal. Tak ada sampai haram juga. Sebab lupa tu berpunca daripada benda yang makruh. Antara benda makruh cabut uban. Kalau tidak berhajat kepada cabut uban. Ya, memang galib ya, orang kalau cabut uban galib. Ada orang tu kerja dia cabut uban. Orang kerja pergi kat orang tua cabut uban. Selai RM10. RM10. Selai RM1. Cabut uban. Som. Lalai. Tengok waktu solat dah keluar dah. Cabut uban ni makruh dia. Kalau terlalai dan terlupa solat dengan sebab cabut uban, haram juga. Maksudnya berdosa juga. Sebab meninggalkan solat. Ini lupa yang berpunca daripada haram, perbuatan yang haram, ataupun berpunca daripada aktiviti yang makruh. Sebaik makruh main chess dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain bukan makruh lagi dah. Haram. Mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Malik, haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i masih longgar lagi. Hukum dia makruh. Tapi kalau terlupa solat dengan sebab main chess, jadi haram. Baik. Dan kemudian lupa yang tidak haram. Yang dimaksudkan di sini lupa sebagai uzur solat adalah lupa yang tidak haram. Apa? Lupa yang berpunca daripada selain aktiviti haram dan selain aktiviti makruh. Contohnya daripada aktiviti sunnah. Dia tengah buat amal sunnah, terlupa sampai terlupa solat. Ya. Apa antaranya? Contoh ziarah. Dia ziarah orang sana, ziarah orang sini. Balik raya, cuti raya ni memang pulun cari rumah, lepas rumah ke rumah, lepas rumah ke rumah. Ya, dengan sungguhnya dia lupa sembahyang zuhur. Dia balik nak sembahyang tapi teringat satu rumah tak pergi. Dia terlupa nak sembahyang tadi, dia pergi satu rumah pula. Dah tertinggal solat, lupa nak sembahyang. Makruh apa ni, haram ke tak? Tidak haram. Sebab apa? Sebab lupa solat. Dan lupa ni berpunca daripada amal sunnah, iaitu ziarah. Amal sunnah iaitu ziarah. Ataupun apa? Lupa daripada mutalaqah. Ulang kaji, Masya Allah. Ulang kaji. Lepas selesai kitab Yaqutun Nafis, dia ambil kitab Safinah pula. Lepas Safinah, dia pergi pulun kitab Hasyiah Bajuri pula. Lepas Hasyiah Bajuri, pergi pulun kitab Wadul Latif pula. Lepas Wadul Latif, dia pergi pulun. Tengok-tengok zuhur apa habis dah. InsyaAllah, ni jarang berlaku. Bila berlaku, kita bagi hadiah. Ya. Dan kalau berlaku juga, tak haram dia terlupa solat. Sebab apa terlupa ni? Banyak kitab baca tadi. Memang tak ingat sungguh. Memang tak ingat sungguh. Sebab tengah cari satu masalah tu, tak dapat nafs dia. Memang galib lah. Kalau tengah cari nak dapat nafs tu, memang galib. Tertinggal solat. Haram ke tak? Tak haram. Ni lupa yang kita uzurkan ni. Tak haram. Sebab berpunca daripada amalan sunnah. Itu mutala'ah ilm. Ya, mutala'ah ilmu. Dengan niat yang baik. Nak menafaatkan ummah. Dengan niat kita nak ditahu hukum hakam syarak. Ataupun lupa tu dia tak timbul daripada benda sunnah. Dia timbul daripada benda harus. Aktiviti yang harus. Bukan sunnah. Contohnya apa dia? Sapu rumah, berkemas, tengah selika baju. Kalau tengah make up tak tahulah. Allah alam kalau ada tinggal solat terus make up. Galib make up. Ataupun dia make up kan orang, ataupun dia gunting rambut orang.
Jadi aktiviti ni dia buat, lupa solat. Haram ke? Berdosa ke dia? Tak berdosa. Sebab lupa tu muncul daripada benda yang harus. Jadi kesimpulan dia apa? Lupa itu, ya, kalau manusia tertinggal solat dengan sebab lupa, hukum dia ada kadang-kadang haram, ada kadang-kadang tidak haram. Bila tidak diuzurkan lupa tu, berdosa juga tertinggal solat. Apabila lupa tu berpunca daripada benda yang haram ataupun benda yang makruh. Tapi kalau lupa tu berpunca daripada benda yang sunnah ataupun benda yang harus, lupa itu diuzurkan. Baik. Tapi semuanya solat tetap kena ganti. Solat tetap kena ganti. Cuma gantinya itu tidak segera. Bila-bila masa yang kosong boleh ganti. Tak wajib secara segera. Antara contoh dia lupa yang tidak diuzurkan ni, lupa yang sempat main bola. Lupa yang sempat main bola. Maksudnya aktiviti yang melalaikan manusia tu. Macam dulu chess dia ada, main bola tak ada. Tapi yang sekarang banyak gamenya, dengan main bolanya, dengan main takraw, dengan main rugby-nya, dengan macam-macam permainan, melalaikan juga. Jadi semua tu tidak diuzurkan. Maksudnya dia berdosa juga. Baik, kita pindah kepada yang ketiga. Uzur yang ketiga al-jam'u. Uzur yang ketiga adalah al-jam'u, iaitu jamakkan solat. Ya, kita boleh meninggalkan solat. Itu jamak apa ni? Jamak takhir. Jamak takhir. Kita dalam musafir, ya, dalam musafir, ketika itu waktu zuhur, kita boleh nak jamak takdim. Kita sembahyang zuhur, lepas tu sembahyang asar. Tapi kita memilih untuk jamak takhir. Dalam keadaan uzur tak ada pun. Sebab apa awak tak nak berhenti? Tak apalah, kita teruskan perjalanan lah. Nantilah kita jamak takhir. Jadi dia akan tinggalkan sembahyang zuhur. Cuma adalah kanun, disiplin dia. Dia kena niat jamak takhir lah. Bila dia sudah niat jamak takhir, jadi walaupun dia meninggalkan sembahyang, itu adalah suatu uzur. Sebab apa? Sebab nak himpunkan, sebab nak jamakkan dengan jamak takhir. Jadi tinggalkan sembahyang zuhur dalam musafir ketika itu tidak haram. Sebab itu benda dibolehkan, bahkan dituntut, digalakkan, ya, untuk kita mengambil rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu adalah rukhsah, kelonggaran daripada Allah. Dalam hadis sebut, Allah suka hamba-hambanya, dia mengambil rukhsah yang Allah beri kepada dia. Allah suka, fa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama tu'ta azaimah. Allah suka, dia suka, ya, rukhsah, kelonggarannya diambil seperti mana hukum asalnya diambil. Seperti mana Allah suka manusia solat 4 rakaat, Allah pun suka manusia solat 2 rakaat. Seperti mana Allah suka manusia solat setiap solat pada waktunya, Allah suka manusia jamaah taqdim ataupun jamaah takhir. Allah suka. Jadi banyak rukhsah yang Allah beri. Apabila hamba tu melakukannya, tetap Allah suka, seperti mana Allah suka hamba-hambanya mengambil hukum-hukum yang asli. Itu solat 4 rakaat, solat setiap pada waktunya. Baik, jelas. Jadi fokus kepada jamak takhir saja. Jamak takdim tak ada pun. Jamak takdim tak ada. Ya, jamak takdim sebab kita akan sembahyang zuhur dan masukkan asar, kita tambah solat pula dalam waktu. Betul, nanti masuk waktu asar kita dah tertinggal, tapi kita dah sembahyang asar dah. Jadi gambaran yang jelas kat sini jamak takhir. Baik. Jamak takhir ni bukan bagi orang musafir saja. Orang sakit pun boleh, diharuskan. Tapi sakit yang menyusahkan dia menunaikan solat. Jadi kalau ada orang sakit kat hospital ke kat rumah ke, dia kalau nak solat setiap waktu, dia jadi susah. Jadi ada kelonggaran. Kita katakan dia, atuk boleh pilih nak buat jamak takdim ke jamak takhir. Kalau nak rehat waktu panjang, kita buat jamak takdim dulu. Atuk sembahyang zuhur 4 rakaat sekali jamak dengan asar sekali 4 rakaat. Lepas tu nanti atuk boleh rehat sampai maghrib. Tak payah sembahyang asar dah.
Ataupun sekarang ni waktu zuhur agak susah nak persiapan sebab orang tak ada pergi kerja, tak apa, atuk jangan sembahyang ni. Niat jemaah takhir. Kalau pasal anak-anak atuk dah balik, siapkan atuk untuk sembahyang zuhur dan macam tu. Boleh jemaah takhir ketika mana ada uzur sakit, bukan safar sahaja, safar dan sakit boleh jemaah takhir. Baik, yang terakhir. Yang terakhir al-ikrah. Al-ikrah. Baik, al-ikrah ni apa dia? Dipaksa untuk tinggalkan solat. Dipaksa untuk tinggalkan solat. Tu al-ikrah. Dipaksa untuk tinggalkan solat. Uzur ke? Ikrah ni. Ada musuh. Dia ada orang jahat. Dia memang tak suka sembahyang. Dan dia memang tak suka tengok orang sembahyang. Jadi apabila orang tu nak sembahyang dekat-dekat kat rumah dia, penjiran dia ke apa, dia pergi kat rumah tu, kata jangan sembahyang. Kalau sembahyang tengok pedang kat tangan saya. Ya. Jadi nak sembahyang ke tak sembahyang? Kalau sembahyang habis kena bunuh. Memang paksa tu secara syar'i cukup syarat. Kalau paksa tu cukup syarat, kita boleh tinggalkan tuntutan syarak ketika itu. Contohnya dalam bab sembahyang ni, dia paksa jangan sembahyang. Kalau sembahyang kena tembak. Kalau sembahyang kena bunuh. Kalau sembahyang akan dicederakan. Kalau sembahyang macam-macam akan terkena musibatnya daripada orang tu. Jadi orang tu boleh tinggal sembahyang secara fizikal. Waktu zuhur dah masuk dah. Nak sembahyang secara fizikal tak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memang tak boleh ya. Memang kena. Tapi dia boleh tinggal sembahyang secara fizikal. Sebab apa? Sebab takut dibunuh, takut disederhanakan. Tapi tetap dalam hati wajib solat. Macam mana solat dalam hati? Kan kita dah belajar. Ya, solat dalam hati itu jalan paling terakhir untuk tunaikan solat. Gerakkan solat dalam hati maksudnya kita bayangkan kita sedang berdiri, sedang baca Fatihah, ya, sedang rukuk, sedang sujud. Jadi dalam hati ni tetap wajib solat. Kita tak boleh sebab orang tu paksa tak boleh solat. Orang tu tahu ke dalam hati? Tak tahu kan? Jadi dalam hati kita tetap wajib solat. Kat situ jugalah. Minta menghadap belah kiblat, apa tu solat. Bismillah. Orang tu boleh tahu, orang tinggal kita rehat, macam kita solat. Ya. Lepas tu kalau dah terlepas, ganti balik solat tersebut. Jadi tinggal solat kat mana ni? Kata boleh tinggal solat dengan sebab paksa. Tinggal solat secara fizikal, secara zahir. Walaupun dalam hati tetap kita wajib tunaikan solat. Cuma kena gantilah. Ya, sebab solat kita tak sempurna. Sedangkan kita boleh sempurnakan solat. Ya. Baik. Itu yang terakhir. Terakhir. Jadi tetap wajib solat. Gambaran yang terakhir ni tetap wajib solat. Tapi yang tinggalkan tu mana gambaran jelas yang tinggalkan? Secara zahir kita tinggalkan, ya. Tapi hati kita tetap wajib solat. Cuma akan kena ganti selepas itu. Jadi itulah ya kesimpulan 4 perkara yang menjadi uzur kepada manusia, yang mana tidak berdosa manusia kalau tertinggal solat dengan sebab salah satu daripada 4 perkara. Jadi insya-Allah setakat itu dulu untuk malam ni. Ya, mudah-mudahan yang perhimpunan kita ni berkati Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan inayah kita amalkan dan sampaikan ya kepada mereka yang tiada insya-Allah. Tersudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa